A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bawakan kepada anda siaran secara langsung dari Masjid Murtada Dakwah Center Madad. Apa khabar para penonton sekalian dan apa khabar jemaah Madad sekalian? Assalamualaikum semua. Ini solat Jumaat ke solat subuh ni? Solat subuh Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat gemparkan Masjid Madad Murtada Dakwah Center pada hari ini. Amboi, siap lambai lagi kan? Tahulah masuk TV. Dan kepada para penonton sekalian, pada hari ini kita bersama dengan jemaah di Murtada Dakwah Center untuk sama-sama kita hidupkan pagi subuh kita pada hari ini, yang mana kita dalam program Tanyalah Ustaz, kita bawakan kepada anda subuh macam Jumaat. Kejap lagi Jumaat kan? Tapi kita buat siap-siap Jumaat pada pagi ini. Tapi kejap lagi jangan lupa solat Jumaat pula. Ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini ya, kita hidangkan kepada anda satu perkongsian Tanyalah Ustaz, iaitu kita nak membawakan kepada anda sebuah tajuk yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan reset diri. Baik para penonton sekalian, sebab itulah bila kita masuk bulan Ramadan, yang paling penting sekali kita perbetulkan niat kita, kita perbetulkan diri kita di dalam madrasah Ramadan. Sebab tu kalau kita buka radio kan, biasa kita dengar apa dia? Ya, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Macam tu pula lagunya kan? Tiba-tiba dah masuk Ramadan dah. Tak siap sedia lagi nak masuk bulan Ramadan. Jadi pada hari ini masih belum terlambat lagi. Kita berada pada Ramadan ke berapa ni adik-adik? Ramadan keempat. Alhamdulillah. Nampak gaya duit raya tahun ni banyak sikit lah ya, sebab puasa penuh, betul? Baik, jadi membicarakan topik kita pada pagi ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz kerana membawa kami siaran selangsung di Masjid Murtada Dakwah Center pada hari ini. Saya sendiri teruja Ustaz bila dapat datang ke sini bersama dengan adik-adik kita yang penuh kat depan sini. Dan alhamdulillah jemaah wanita di atas sana nampak macam nak roboh dah tu. Ramai sangat dekat atas tu. Dan insya-Allah Ustaz, pada hari ini kita nak bicarakan tentang reset diri sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati sahabat saya Fadil Ustaz Iman, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan muslimin muslimat. Satu tajuk yang baik untuk kita bincangkan, untuk kita saling tuntaskan agar Allah memberikan kefahaman insya-Allah. Bila sebut tentang reset diri ni tuan-tuan, kadar depression yang berlaku dengan mutaakhir ini sangat membimbangkan, dengan masalah segala macam benda ni dicampur adukkan, sehingga kan saya rasa 2-3 hari yang lepas pun masih ada seorang hamba Allah yang mesej secara personal Ustaz nak bunuh diri di Messenger, dan kita cubalah mana yang terbaik. Saya rasa tahun ni saja tidak kurang daripada 5 ke 10 kes yang direct personal saya sendiri dan di Madad, dan saya rasa begitulah angka yang sedang kita terima, menunjukkan bahawa reset ataupun muhasabah untuk kita saling membetulkan apa yang kurang ini sangat diperlukan. Saya akan disebutkan dalam satu hadis, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang paling cerdik pandai ni, pada diri mereka ni bukan ada sijil yang tebal-tebal, bukan anak papa megah holding, bukan memiliki harta yang banyak, tetapi orang yang diberikan kebaikan ataupun kebijaksanaan dalam kehidupan ni adalah orang yang banyak muhasabah diri. Mana mungkin kita nak reset tanpa kita muhasabah. Maka kita nak back to basic untuk kita betulkan balik. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Saya makan dekat bengong. Patut pakai pula samping Ustaz. Pakai samping. Yang ni siapa pakai ke Ustaz Jum Melayu ni? Itu dia. Kadang-kadang pakai Jum Melayu ni cemas juga ya Ustaz. Cemas. Okey, baik. Para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, biasanya kalau kita telefon ni dah makin berat Ustaz. Biasalah kadang-kadang setahun 2 tahun telefon dah berat, kita hantar kedai suruh dia reset balik. Dan yang keduanya Ustaz, kalau kadang-kadang kita punya komputer kita kadang-kadang berat, kita nak reset balik. Tapi alhamdulillah Ustaz,
Ya, kita sebagai seorang Islam ni, hari-hari kita reset diri kita dengan kita mulakan hari kita seawal pagi tadi kita dah qiyamul lail, Ustaz. Masya Allah, imam pun merdu bacaannya kan. Seronok kita dengar. Dan setiap pagi kita melakukan solat subuh, yang mana Allah janjikan jaminan kepada orang yang solat subuh. Baik Ustaz. Soalan kita dah masuk dah ni. Boleh ke kita raikan soalan Ustaz? Sila, fadhal. Baik, kita bersama dengan Kak Zu Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara Rasulullah SAW dan para sahabat reset diri di bulan Ramadan yang boleh kita contohi? Sebab contoh yang terbaik ni dah tak ada lain lah, pastinya baginda SAW. Fadal Ustaz. Baik, bila sebut di antara perjalanan uswatul hasanah yang terbaik sudah pastilah pada susuk baginda Nabi SAW. Dan disebutkan apa yang Nabi SAW buat pada bulan-bulan Ramadan ini. Yang pertama, kelaziman Nabi SAW ni adalah dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan sibuk dan kalut tak mana pun tuan-tuan. Jangan buat kalut lebih sangat sehingga akan meninggalkan Al-Quran. Kadang-kadang dia buat tak tentu hala. Buat tak tuntuang sungguh, kalut nak tampak tau. Maka cari sedikit ruang agar ada paling koman, paling cak ayam ni kena baca juga Quran. Sehari satu ayat tak kedekut sangat kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dapat dah pahala. Sebab yang dikatakan Quran ni bukanlah diberikan satu ayat tu satu pahala. Satu huruf tu dinilai oleh Allah Azza wa Jal ini dengan pahala dan kebaikan. Bahawa pemurah ar-Rahmannya Allah ini kepada hambanya. Yang kedua, di antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika masuknya bulan Ramadan ini, Nabi memperbanyakkan sedekah. Bulan lain ni Nabi dah banyak dah sedekah, tapi bila mai Ramadan ni, para sahabat kata baginda Nabi SAW seperti angin yang berlalu. Maksudnya, apa yang ada pada diri Nabi, Nabi akan bagi ke orang. Kita, apa yang ada ke orang nak boleh kat kita. Kita kedekut tidur masin. Tapi Nabi SAW ni, apa yang perolehan yang ada pada Nabi SAW itulah yang akan diberikan kepada orang yang memerlukan. Sehingga kan ada satu hari Nabi SAW ni tengah pakai jubah, yang diberikan jubah yang elok sikit. Ada seorang daripada kalangan sahabat ni pergi tegak jubah Nabi cantik. Nabi bagi jubah yang cantik tu kepada sahabat. Alamak, tak boleh puji lah macam ni Ustaz. Puji pun tak bagi pula. Nak buat kata Nabi ni Masya Allah dari segi pemurahnya. Sebab tu kita bulan Ramadan ni cuba sebaik mungkin tuan-tuan mengamalkan satu tradisi yang saya rasa kita duk buat dah. Bulan Ramadan ni kita suka sebar makanan. Cuma bila orang hantar makanan tu balas balik. Ataupun jangan balas dia punya Tupperware tu. Tu balas Tupperware? Dah lah tak balas lauk. Dia ambil pula pinggan tu kan. Jadi amalkan benda-benda yang walaupun kecil. Kalau kita pergi ke bazar Ramadan beli RM10 kan, kita makan RM3, RM7 sedekah ke orang. So benda-benda yang macam ni walaupun kita nampak simple tapi memberikan satu bentuk kebaikan. Nabi kata di antara sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan ni adalah memberi orang makan. Maka amalkanlah. Dan bagi orang makan ni pula tuan-tuan ingat, jangan bagi makanan yang tak habis. Dan jangan bagi makanan yang tak elok. Dia goreng cucuk Ustaz, hak cucuk hak warna hitam legam tu dia hantar ke orang. Hak elok-elok dia balas kat dia. Kan, hantar ke orang tengok apa dia ni cucuk ni macam dengan apa ni telur masin dah. Kan, merlak. Dia hantar ke orang lain pula. 7:30 nak buka puasa orang mai ketuk kat rumah kita, makcik, mak bagi cucuk. Tengok cucuk yang dihantar tadi. Dia pusing satu kampung. Maka sebab tu dalam bab memberikan makanan ni, dalam bab sedekah jariah bagi yang terbaik. Sama bila mai musim-musim berlakunya bencana, kita pernah jadi ke pusat himpunan barang-barang baju-baju Ustaz. Ada hamba Allah ni Ustaz, dia hantar hak yang underwear, hak yang getah pun tak ada dah Ustaz. Yang ada lubang tu Ustaz. Hak yang getah pun tak ada. Orang nak buat apa? Kalau ada getah tu boleh function juga kan. Nak abang kata punya lok dia buat clearance kat rumah tu, mai hantar. Sebab tu dalam Quran dan Nabi SAW sebut di antara dalam bab yang terbaik, yang akhlak yang ada pada diri Nabi dan juga para sahabat, masuk bulan Ramadan banyakkan memberi. Dalam pemberian tu walaupun nilainya sedikit, seperti mana Abu Mirsad, seorang sahabat Nabi ni, dia ni nak balik, dia tengok dalam rumah ni tak ada benda apa. Yang ada di rumah ni ada sebiji bawang sahaja. Maka dia ambil bawang itu, dibawa bertemu dengan Nabi SAW untuk diberikan dalam jalan infak fi sabilillah dia. Maka saya kira-kira kita ni tak ada lah
sesusah itu dalam kehidupan, maka ambillah kebaikan, banyak membaca Quran, usahakan sibuk manapun kita, atau paling common tak boleh nak baca Ustaz, tuan-tuan pergi cari buat semayang tarawih dengan imam baca pun dapat pahala. Yang kedua, banyakkan sedekah. Maka ni dua amalan yang tak terpisah pada diri Nabi dan para sahabat apabila masuk dalam bulan Ramadan. Wallahu alam. Masya-Allah, inilah yang kita jangan lepaskan. Kalau kata pergi ke bazar Ramadan tu Ustaz, ya kadang-kadang jenis nak berjimat, tapi kita tukar sikit konsep. Kalau beli roti john tu belilah 5. Ya, singgah rumah Pak Mat hantar 1, Pak Din hantar 1, Pak Ngah hantar 1, supaya apa? Supaya Ustaz sebut tadi kita mendapat pahala daripada puasa orang yang berpuasa tadi. Kita bagi roti john, dia berbuka, kita dapat pahalanya. Dan jangan lupa untuk kita membaca Al-Quran sebagai perhiasan di dalam diri kita. Adik-adik sekalian, baca Quran tak hari-hari? Baca, Alhamdulillah. Nampak macam penat je. Dah sahur ke tadi? Alhamdulillah. Okey, baik. Ya, bila sebut tentang makan tadi, Ustaz, Alhamdulillah. Tadi kita bersahur dekat 1000 pack, Ustaz, ya. Bersama dengan jemaah-jemaah kita yang ada. Alhamdulillah. Ini dengan cara kita memberi makan kepada orang, Allah akan memurahkan lagi rezeki kita. Baik, kita nak terus kepada soalan berikutnya, Ustaz. Boleh ke? Boleh. Baik, kita bersama dengan Zali Ismail. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan kejayaan. Tetapi kenapa apabila berakhir bulan Ramadan, masjid-masjid, surau-surau menjadi sepi kembali tidak semasa pada bulan Ramadan? Adakah riset diri kita tidak berjaya semasa kita berada di sepanjang Ramadan? Agak-agak lepas Ramadan ramai macam ni lagi ke kita agak-agak? Ustaz, silakan. Ya baik, bila sebut Ramadan ni, di antara satu benda yang Allah bagi pada kita semua, bukan kata di Malaysia ya Ustaz, di seluruh dunia, bila dapat je pengumuman esok nak puasa, masuknya satu Ramadan jatuh pada 12 hari bulan, automatik Allah bagi satu basyiran, khabar gembira kepada manusia ni. Dia rasa seronok untuk nak buat apa? Yang pertama, beribadah. Jarang bila umum je Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad yang umumkan saya pemegang mohor besar raja-raja kan. Dia umum je hari tu, konten yang pertama orang teka dia pakai baju warna apa, betul Ustaz? Betul Ustaz. Betul kan? Ni nak raya ni dia main orang teka lah ni. Hari tu dia pakai baju warna pink kan. Lebih kurang macam warna pink, lebih kurang warna ustaz tu kan. Nanti nak dekat raya dia teka pula, dia nak pakai baju warna apa pula? Bila Tan Sri Syed Daniel umum je kata esok puasa, automatik malam tu semua orang bergembira dengan hadirnya Ramadan. Ni Allah bagi yang kata specialnya bulan Ramadan. Try tengok dia umum kata minta maaf mak bulan tak bersedia nak beranak lagi, anak bulan tak ada. Contoh. Maksudnya jatuh lusa malam ni depa tak pergi masjid. Mak long tu dah buat keluar siap dah ni, telekong macam-macam, tromen lah, telekong ganas-ganas ni. Umum kata lusa puasa, dia simpan balik. Simpan balik? Dia tak payah pergi masjid lagi. Malam ni dia kata, Allah bagi kegembiraan tu. Dan yang kebimbangannya, kegembiraan itu hanya dilangsungkan dalam Ramadan. Sedangkan hakikat Ramadan ini Allah jadikan satu bentuk madrasah. Ataupun kita sebut sebagai kursus lah. Bila pergi kursus dia ada tempoh-tempoh tertentu. Jarang pergi kursus bila, lama mana pergi kursus? 300 hari. Kerja 2 minggu. Ni namanya syarikat mabuk pi kuda nama dia. Kan? Mana ada? Kita pi kursus berapa hari biasanya? 3 hari. 5 hari tu kira cemuih dah Ustaz. Betul. Tak larat nak tengok muka ofisi, nak termutuh wek dah. Kan? Jadi pi kursus ni apa? Pemantapan yang adalah untuk selepas balik daripada kursus. Maka sama dengan Ramadan, Allah jadikan untuk kita nak bina tarbiyah dalam kehidupan ini, kebiasaan melakukan amal kebaikan, buat ibadah, baca Quran atau apa jua benda yang bawa kepada kebaikan. Baik, kenapa dia akan kembali kepada sepi? Yang ni saya rasa kita semua, jawatan kuasa masjid, orang yang terlibat dalam membangunkan masyarakat ni kena cakna. Yang pertama, Ramadan lah bulan yang tuan-tuan kena rebut betul-betul peluang agar anak khariah merasai sentuhan masjid surau itu sampai kepada mereka. Ramai tuan-tuan, mereka hanya jadikan Ramadan ni satu tradisi, mai sembahyang tarawih, buka puasa, balik. Tak pun tambah tadarus lah. Maka rugilah kalau tu semata-mata. Hidupkan apa jua bentuk benda, kena tanya anak khariah. Jangan syok sendiri. Banyak minta maaf sebutlah, saya rasa kebanyakan mungkin saya sendiri pun ada keadaan kita syok sendiri buat program ni, bincang sama-sama kita ya.
Bincang saya, bincang dengan ustaz. So program tu berkisarkan saya dan ustaz. Betul. Kenapa tak tanya dengan geng muslimat tu, ibu-ibu di atas? Depa nak kelas zumba, senam aerobik. Yang patuh syariah lah, maklum buat yang perempuan saja, muslimat saja. Nak berak atas peti ais boleh. Dia nak berguling-guling pun tak apa. Dia buat ganas-ganas sikit pun tak apa. Sebab apa tidak ada percampuran lelaki dan perempuan? Ada satu masjid ustaz, dia buat kelas khas memasak. Memang kelas tu syekh tu tak ajak ayat Quran. Dia main daripada mula bismillahirrahmanirrahim, lepas tu semua dia ajak dengan menu masak. Dalam pengajian bulan Ramadan di masjid tu ustaz, kelas yang paling ramai kelas dia. Kelas masak? Ya. Oh. Maksudnya apa? Ada maklum-maklum yang tak pernah main masjid ni. Reti pergi masjid. Sebab apa? Nak belajar masak. Saya rasa semua masalah orang perempuan di dunia kot. Setiap pagi dia perlu fikir nak masak apa. Bila tanya suami pula, abang nak makan apa? Suami jawab, mi ikut sayang. Stres tak balong? Stres kan? Baru-baru bila saya buat keluar menu makanan, dia kata, Ustaz, kami nak tiru menu ni. Oh, macam kedai makan Ustaz, dia ada menu. Siap. Maksudnya, masjid make sure communicate. We have to go for win-win yang bawa anak-anak mereka ada mereka punya keinginan mereka. Selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, pada saya tidak melampaui batas agar pihak masjid dan surau cuba untuk connect the dot. Kan? Within this kanak-kanak, remaja, dewasa, hak orang tua-tua, orang yang dah nak arwah yarham, kan, rehat tunggu mati. Kan? Jadi banyak golongan ni make sure program Ramadan itu menyentuh semua dari segi lapisan masyarakat. Masya Allah. Pada saya tidak keterlaluan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka kerana mereka tidak hidup di zaman kita. Pegang yang tu agar kita boleh berlapang dada. Jangan rasa kita je betul. Dia kata, sorry, dia kata, I ada experience lama menguruskan. It's okay. Your experience good. Tapi santuni juga agar orang boleh menyampaikan betul-betul idea yang kadang-kadang nampak macam biasa tapi luar biasa dari segi kesan dan juga manfaatnya kepada masyarakat. Maknanya kita kena ajak anak-anak ni bincang nak apa ya. Tapi saya tengok adik-adik ni lepas tarawih semalam Ustaz, dia serbu kat sana. Dia main playground balloon. Seronok ke main playground tu? Seronok, Alhamdulillah. Lepas ni Ustaz pula nak try main gelonsor kat belakang tu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alangkah bahagianya Ramadan selama-lamanya, ganjaran 1000 bulan, anugerah yang berkekalan. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bawakan kepada anda siaran secara langsung dari Murtada Dakwah Center bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Alhamdulillah Ustaz, dah tak ketat dah Ustaz. Alhamdulillah. Patut dapat macam Allah jangan pakai samping tu dia. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang Ramadan, kelebihan Ramadan, kita rasa macam nak Ramadan ni setiap hari je. Sebab seronok bila kita tengok jemaah penuh daripada sini sampai ke belakang, sampai kemah belakang tu pun penuh juga. Jadi Alhamdulillah, sahabat kita di Facebook ni Ustaz, ada satu soalan yang menarik. Kita bersama dengan Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga semua sahabat syurga. Usia muda dipersiakan, bila mai tua baru nak buat amalan. Bagaimana yang terbaik untuk menjadi yang terbaik di mata manusia, juga mendapat pahala berganda dari Allah SWT? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Fadhal. Baik, terima kasih pada Casey. Nama pun canggih bukan main. Masya Allah. Bila sebut tentang usia muda yang dipersiakan, terlalu ramai manusia yang tertipu dengan fatamorgananya bahawasanya pasti bertemu dengan umur tua. Jadi apa yang bila dia kata dia punya benchmark dia, dia kata tu Pak Long tu relax ya, umur 70 baru pergi masjid. No Mak Long tu dulu tengok Pop Yeye sempoi punya, lah tua-tua sikit barulah nampak ke masjid, baru nampak ke surau. Maka kita meletakkan satu tanda aras ataupun benchmark yang salah, membuatkan penyusunan entiti kehidupan tu pun jadi salah.
Nabi SAW sebut dalam satu hadis, disebut dengan aish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang pertama disebut apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu seperti mana yang kamu nak hidup, tapi ingat in the end of the day sama aja. Fa innaka mayyit, kamu pasti bertemu dengan kematian. Yang dikatakan mati ni pula, dia tak berhajat kepada sakit dan tak berhajat kepada tua. Ramai orang sihat, dia ingat mati mesti kena sakit. Tuan-tuan ingat, dengar bagi elok. Mati ni dia tak berhajat kepada kamu kena berpenyakit ataupun sakit. Kalau kita pergilah di hospital, mana-mana hospital, cuba masuk dalam ward ICU. Macam-macam jenis penyakit ada. Hak menapas kot hidung, hak menapas kot ni ditebuk. Hak yang ada ni ada beg kot tepi ni, berak kencing keluar kot tepi. Macam-macam. Ada orang yang tempurung kepala tak ada, tapi Allah boleh panjangkan umur mereka. Ada orang yang nampak sihatnya, tadi pagi mai semayang elok, balik-balik tercekik macam ni, tulang tadi dimakan tak habis, boleh meninggal. Allah datangkan dengan asbab yang berbeza-beza. Allah boleh datangkan macam-macam alasan. Maka sebab tu ingat, mati dia tak berhajat kepada sakit, tapi yang pasti mati confirm sakit. Itu yang pertama. Nah, lepas tu ada orang yang kita tengok, berangkai-rangkai dah penyakit, tak, belum meninggal pun ada. Kan ada orang yang hanya serangan jantung kali pertama, baru ni seorang sahabat kita, umur 30-an. Tak pernah ada masalah jantung. Dia kali pertama serangan, dan dia pun tak pernah ada preparation lah, tak bersedia lah sebab sihat. Kan? Allah bagi serangan jantung kali pertama, innalillah dia. Yang kedua, mati ni dia tak berhajat kepada umur yang tua. Dalil dia apa? Tuan-tuan kalau kita tengok statistik, kalau kita menguruskan hang cangkul, kita selalu uruskan jenazah. Jenazah ni yang meninggal ni bukan orang tua-tua sangat Ustaz. 30-an, 40-an, dengan Allah mendatangkan dengan pelbagai asbab. Malah ada bayi yang baru dilahirkan, tidak sampai pun 1 jam meninggal dunia. Beranak-beranak tu keluar tu bukan ada buat salah apa pun. Kot kalau dia beranak-beranak aku isap gam ke, keluar daripada rumah tu memang ada gam cap gajah tu kat tangan. Ada? Tak ada. Isap rokok? Tak ada pun. Ada dia marah, mak maki mak dia? Tak ada. Tidak ada satu pun perbuatan dosa dilakukan oleh bayi ini, tetapi Allah telah mentakdirkan bahawasanya ajal beliau dalam hari yang sama, maka meninggal dia. Saya pernah tanya dengan sahabat saya, dulu saya jadi nakhib usrah untuk pelajar-pelajar perubatan tahun 2012, 2011. Mereka ni doktor lah. Saya tanya dia, ada tak kes-kes yang bila meninggal yang kamu tak tahu apa reason? Sebab dia bila dalam borang kematian ni Ustaz, mereka kena tulis sebab-sebab kematian. Dia kata, Ustaz, to be honest, dia kata banyak sangat kes, khususnya yang bayi-bayi yang baru dilahirkan ni, yang tak ada pun untuk mereka nak justifikasi kematian tu. To be honest, dia kata tak ada pun. Dan buat macam mana? Kami tengok jantung okey, paru-paru tak ada masalah, apa semua. Tiba-tiba budak tu meninggal. Dia tak ada sebab. Tak ada sebab. Cuma dari segi medical, dia kena letakkan sebab. Mengejut ke, sesak nafas ke, terbelit tali pusat ke, apa tak kira lah. Mak dia makan ramen banyak sangat, terbelit ke. Dia kena bubuh reason tu. Walaupun, dia kata secara jujurnya ada kes yang dia orang tak nak verify what causes kepada kematian tu boleh berlaku. Nah, menunjukkan bahawa mati tak pernah berhajat. Maka perbuatan kamu mempersiakan umur muda ini untuk tunggu kepada tua baru nak beramal, baru nak buat baik ni memang satu kesalahan yang major dalam kehidupan kita. Kan? Dalam nak buat baik ni tak kira faktor umur pun. Buatlah apa bentuk kebaikan. Ada orang yang tuan-tuan perasan tak? Saya tengok ada 2-3 budak yang mereka suka susun telipar. Kan? Ada orang main semayang, palung-palung, lolak. Mai masuk masjid macam nak perang dunia. Satu selipar belah selatan, satu selipar belah utara. Kan cantik kalau masuk diletakkan kasut elok. Tapi tengok ada orang, budak-budak ni, anak-anak kita ni, yang mereka jadikan itulah sebagai satu asbab kebaikan untuk buat baik. Dengan asbab kelolakan saya dan tuan-tuan, maka mereka jadikan itu sebagai sumber pahala dengan mai susun selipar. Itu kebaikan. Ada orang yang mungkin dia masuk beli ayak, dia tengok kan, dia berak-berak lupa nak flush najis dia. Budak tu tolong pergi flush, dapat pahala kat dia. Kan? Walaupun dengan sekecil-kecil benda ni, Allah jadikan semua ini adalah jambatan pahala. So yang mana kita nak pilih? Duk kedai makan, kucing mai.
Kucing main Ustaz, bukan dia minta bukan bagi buku menu pun, nak chicken chop 4. Ada Ustaz? Tak ada kan? Ada, Ustaz. Dia main ni, dia duduk serendeh kat kaki kita ni, dia minta apa? Sisa makanannya. Kita kutir sikit bagi kat dia, dia makan. Kalau dia tak mau pun, dia tak marah kita. Dia buat dok pun tak ada. Oh, kalau dia buat pun boh menampak tu. Kan? Oh, tak pernah buat dia macam tu kan. Dia ejek kita, tak ada. Kalau dia bau-bau tak kena. Mungkin mulut busuk sangat ke, ya liuk banyak sangat ke, dia geli nak makan, dia tinggal macam tu ya. Dia tak post Facebook. Dia tak buat status kot dia punya mana-mana ni, dia kata apa punya teruk nak bagi ke orang makanan macam tu. Tak ada. Yang ni kata makhluk yang Allah ajarkan amal kebajikan kepada kita ini melalui binatang yang tak berakal pun. Maka dunia adalah tempat yang wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Tempat untuk saya, tuan-puan, mencari amal kebaikan mana yang kita nak sebagai satu ruang yang boleh memberatkan timbangan amal. Anak-anak muda yang datang subuh pada pagi ni, satu kebaikan, orang tua-tua, Nabi kata Allah segan nak kiamatkan dunia ketika mana adanya golongan muda yang khusyuk mereka beribadah, dan golongan yang dah tua yang mereka boleh mujahadah di atas kesusahan. Maklum nak rabat tingkat atas sengat senang maklum. Oh, depa Ustaz 6 RNR. Tak nak sampai atas tu. Sampai atas tu pula tak nak boleh sampai ke kedudukan dia macam penguin. Gede. Duduk tu tak bangun dah. Kalau Ustaz suruh kata maklum kena turun bawah, dia berguling kat situ beban. Kena kelosor Ustaz. Sebab apa? Kesusahan itu. Maka mungkin ada orang yang akan dapat masuk syurga nanti bukan sebab susah apa pun, sebab naik tangga nak masuk di masjid, nak dapatkan ruang yang baik untuk belajar. Main masjid untuk bersusah payah dia pagi-pagi sejuk untuk mujahadah mendapatkan ibadah. Maka ibadah is subjektif. You choose what you want and what you have. Kamu boleh buat apa? Buat. Kamu nak buat apa? Silakan. Atas kemampuan apa? Buat. Jangan tunggu, teruskan melaksanakan walaupun dengan benda yang sikit ataupun yang biasa. Walaupun sedikit Ustaz Macam anak-anak kita kat depan ni, tahniah saya ucapkan, dan kepada para penonton sekalian yang ada anak-anak tu kejut. Kita jadikan anak-anak kita ni seperti anak-anak dekat Madat ni kan. Masya Allah, seawal pagi mereka dah ada dekat sini. Baik Ustaz, kita nak bagi peluang untuk penonton kita tanya soalan, boleh Ustaz? Sila. Okey, siapa nak tanya soalan dipersilakan. Fadhal. Siapa nak tanya soalan dipersilakan. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Tapai. Saya nak tanya satu soalan Ustaz. Soalan dia, bagaimanakah kami golongan-golongan remaja yang sentiasa terdedah dengan benda-benda yang lara lah. Banyaklah ni benda-benda yang lara lah ni. Budak-budak muda macam kami ni mudah terdedah. Dan banyak kadang-kadang di telefon pun ada. Jadi kami nak tanya macam mana kami boleh perbaiki diri dengan keinginan sendiri. Yang tu soalannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita. Abang ni Raja Lawak punya pun mai juga. Masya-Allah. Bila nampak kemas tu lah. Alhamdulillah. Bukan kaleng-kaleng tu. Baik, terima kasih untuk soalan sahabat Tapai, dan sebenarnya soalan tu untuk saya juga dan semualah saya rasa yang hadir hari ini. Dan sebenarnya dalam bab lara ni dia bukan hanya dihimpit kepada orang muda. Kan? Bukan hanya pada remaja dan anak-anak. Lah ni orang tua-tua pun lara tak? Kan? Kalau kita tengok yang menyumbang di antara rating sumbangan kepada hiburan-hiburan di dunia hari ini, tidak ada faktor umur yang dibincangkan melainkan semua lapisan ada. Kalau di luar negara tu version K-pop ni hak umur 50-60 pun ada. Tak padan dengan kubur kata main rumah ke tepi dah ni. Tapi bila kata hiburan ni, keinginan yang Allah jadikan, wal ahmaqu man ittaba'a hawahu, hawa nafsu, dan keinginan ni dia tak kira faktor umur pun Ustaz. Sebab tu kalau di Kedah, di Kuala Ketin, nak pergi jalan ke Kuala Ketin ada satu tempat dulu. Saya ingat lagi waktu arwah Ustaz Murtaza Abang dia terlibat dengan pejabat agama. Ada satu restoran ni Ustaz, dia buka kedai tempat untuk karaoke lah. Karaoke tu tak salah untuk dia nak hibur, silakan. Tapi yang salahnya bercampur di antara lelaki dengan perempuan satu atas tu, kira dia memang kedai tu dia pun ambil orang-orang yang tua-tua, veteran-veteran, hak gigi pun tak ada. Jadi memang Ustaz, dia tak ada muda-muda. Lepas tu Ustaz lagi bila seorang Pak Long naik menyanyi, ada seorang maklum yang tak sedar ke diri ni, dia pergi duk bergelek macam dengan dia macam tak tahulah nak abang kata dia ni kena yang ketum ke apa tahu. Dia jadi
Jabat agama ni tak larat buat tangkap hari ni sebabkan tidak ada satu enigma akta yang boleh menjadikan nak sabit kesalahan melainkan denda 500. Hatu je lah enigma yang kita ada. Tangkap hari ni, esok dia main balik. Tangkap lusa, tulat main balik. Dia tak serik. Ni game pameon lah Ustaz ni. Game pameon ni menari nampak uduh sangat. Kita tengok kalau ada orang yang jenis menari ni, kita tengok rasa okey kan. Kalau tengok dia pun jadi uduh. Kata balik balong, balik. Kan? Tapi betul kata, kalau kata betul hiburan dan lakar ni semua lapisan ada. Cuma kena ingat satu, Islam ni bukan agama yang melarang daripada kita nak mengambil hiburan. Tetapi sebanyak mana hiburan yang diberikan panduan untuk kita ambil. Kan? Islam bukan larang semua, tapi Islam memberikan jalan dan panduan. Yang ni yang kita kena jaga dan pegang bagi elok. Kan? Contoh kalau kata tadi dalam bab nyanyian, nyanyi tak payah campur lagi perempuan. Kan? Kalau dengan kadar ni pun yang paling minimum itulah yang kita ambil. Disebut dalam satu riwayat mengatakan bahawa manusia ni bila tidak ada hiburan maka hatinya akan jadi keras. Kan? Tak ada langsung hiburan. Kan? Batu ketika mana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut ada satu majlis yang berlaku di zaman Nabi SAW, dipanggil orang perempuan untuk menyanyikan, melantunkan bacaan-bacaan syair yang sedap untuk orang perempuan sendiri dengar. Maka ini dibincangkan. Maka sebab tu saya rasa dengan anak-anak muda hari ini, di antara benda yang cukup kita risau unsur addiction game. Kan, ni anak muda kan, macam-macam game lah yang dia pun main tak tahu mana pun, noob je. Kan, beban kawan-kawan je kan, tapi dia syok main tu, tak apalah kan. Cuma kita letakkan adik-adik yang dirahmati Allah, ingat kita main game ni, atas dalam game ni mati boleh hidup balik kan. Noob tahu mana pun kita ni hidup balik, tapi ingat ketika matinya manusia dia dalam alam yang hakiki, kita akan dihidupkan semula hanya satu, namanya alam barzah. And there is no turn back. Tadi tu imam kita bacakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kan, dalam surah Sejadah pagi tadi. Dan sekiranya kamu melihat golongan orang-orang yang duduk ditunduk kepala mereka di hadapan Allah dalam keadaan penuh penyesalan dan minta pada Allah benda apa ni? Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah Tuhan kami dah nampak dengan mata kami, wa sami'na, dengar dengan telinga kami ni, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia ya Allah ni, kita nak balik atas dunia ni. Nah, macam main game bila mati-mati, tunggu Ustaz lagi aku bubur taruh kan. Tak ada. Di akhirat tidak ada dah peluang yang Allah akan memberikan kepada manusia melainkan pada hari kebangkitan yang akan kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada timbangan amal baik atau buruk semata-mata. Nah, maka sebab tu Islam tidak melarang hiburan. Lara ni ada kepada semua golongan masyarakat. Even kalau kita tengok dalam media sosial ada je maklum-maklum yang buat menari menerak dalam TAI lah apa semua tu, ada je. Kalau kita tengok maklum ni dah tua pun buat juga no. Jangan duk kata dia, kita pun buat. Maka diambil ini sekadar perlu, bukan sampai melampaui batas. Mudah-mudahan Allah memberikan. Jangan sampai tinggal semayang, jangan sampai tak mengaji, jangan sampai main bola mendedahkan aurat. Jadi semua hiburan ni ada, dibenarkan selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, maka jangan overdose. Tak ada masalah kan. Macam adik-adik pun semalam main bola kan kat Padang kan. Siapa yang hebat sekali main bola tu? Ada kat sini. Nanti kita boleh main bola sama-sama. Baik para penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, apakah yang kita nak lihat sebagai berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama. Nawaitu صوم غد أن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bawakan kepada anda siaran secara langsung dari Masjid Murtada Dakwah Center pada hari ini. Kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Al-Fadhil Ustaz, macam mana Ustaz seronok kita pagi ni ya, dengan kemeriahan bulan Ramadan, jemaahnya ramai, dapat kita bertadarus. Yang syoknya kat sini, tadarus ni tak kira waktu, ada macam-macam grup, katanya ada 20 grup Ustaz nak datang waktu mana pun boleh.
Jadi alhamdulillah Ustaz, kita nak meneruskan perbincangan kita dalam topik riset diri. Jadi sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan menarik yang mana bila tiba bulan Ramadan, ramai yang berlumba-lumba melakukan kebaikan walaupun sebelum ni dilabel sebagai orang yang kurang baik. Malah ada yang cuba ambil kesempatan mengkritik mereka yang mahu melakukan titik perubahan ke arah yang lebih baik. Minta pandangan Fadil Ustaz kepada orang yang nak berhijrah ni, nak buat baik. Poyo lah tu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Da'i Aiman dan pada rakan yang bertanya Muhammad Izzuddin berkaitan Ramadan ni. Allah jadikan kata tadilah orang jadi seronok. Yang tak pernah main masjid akan main, yang tak main syok pun main tarawih. Nak abang kata punya syok dia nak main bila main masuk Ramadan ni. Quran yang tak pernah dipegang akan dicari balik dekat mana. Maka inilah yang dikatakan keberkatan dalam Ramadan itu. Allah bagi istiqbal, kehadiran dia itu dirasai oleh semua daripada kalangan kanak-kanak sampai orang tua. Ustaz cuba tengok waktu mana yang kita boleh makan satu keluarga dengan keadaan yang semua ada. Ramadan. Boleh bangun pagi tanpa rasa pelik. Kalau try bulan-bulan lain kalau kita buat benda tu baik sepatutnya, tapi benda tak biasa dia jadi janggal. Kan tiba-tiba mak mai gerak kita, jomlah kita makan berjemaah kan, breakfast kan. Kita dah kata perasan 40 hari lagi ni pak aku ni kan. Jadi benda tu benda yang patutnya baik, tapi dalam bulan Ramadan ni Allah bagi kelapangan dada dan hati ni rasa sangat mudah untuk kita laksanakan. Dan dalam nak buat baik ni saya yakin kita berhadapan dengan masyarakat yang pelbagai. Dan saya rasa dalam bab nak berhijrah baik ni yang paling susah adalah orang yang paling dekat. Akhrabin, yakni orang yang hampir dengan kita. Sebab dia kenal kita lolak macam mana. Dia tahu perangai kita ni huduh kat mana. Kan? Orang kampung kita, dia kenal lah dulu buah dulu ni. Kan? Dia ni dulu duk buat sekian-sekian ni. Maka inilah saya rasa cabaran yang sangat sangat bahaya sehingga membuatkan ramai yang gugur dalam nak berhijrah ni disebabkan orang-orang yang terdekat. Cuma saya rasa kalau kita nak melayan kritikan, kalau nak melayan tohmahan ini, saya yakin tidak akan ada satu pun inovasi yang berlaku dalam kehidupan. Sebab tu pegang dengan satu benda yang saya rasa boleh jadikan sebagai satu pegangan yang baik adalah best revenge is success. Sebaik-baik kita nak balas dendam ke orang ni, bukan dengan kita layan perangai dia, tapi dengan kita membalas dalam bentuk kejayaan. Orang duk kata hang ni tak suruh buat lah, hang sat ya, cara hang ni bukan boleh istiqamah pun. Aku kenal lah hang dulu hantu raya juga. Kan? Waktu kecil hang tuyul, besar hantu raya. Tua sikit hantu polong kan. Tapi kita tak apa, kita apa kalau itu yang kamu doakan, kita bersangka baik dengan Allah. Kan? Allah sentiasa memberikan ruang dan peluang untuk kita ni jadi baik. Maka kita berusaha untuk jadi baik, bukan nak tunjuk kat orang kata kita baik. Kan? Kerana dari yang paling mustahak dan penting adalah sudut pandang Allah itu kepada kita. Kan? Maka kalau nak layan orang ni tuan-tuan, percayalah, tak ada satu bentuk kebaikan pun kita boleh buat dalam alam ini. Setiap inovasi yang nak dimulakan, semua dapat penentangan. Semua. Ketika mana orang kata nak buat benda yang boleh terbang di atas. Kan, dalam buku sejarah saudara Wright kan, dua beradik tu. Kan, tahun 1800. Mereka kata nak buat benda yang boleh terbang di atas udara. Mengikut daripada mereka tengok, mereka dapat motivasi tu bila mereka tengok burung. Burung boleh terbang dengan kepok yang kecil. Maka dia kata kalau kita buat kepok yang besar, diletakkan kepada manusia, maka berkemungkinan boleh menjadikan benda tu terbang. Sebab tu ingat, the power of dream ni benda yang you have to execute with action. Kamu kena buat dengan perbuatan. Bukan sembang kari, bukan sembang gajah terbang. Maka takkan jadi apa-apa. Maka semua dalam nak berubah, akan ada manusia yang Allah jadikan sebagai resisten kita. Sebagai penghadang, penghalang. Dan sebenarnya tu jugalah sebagai pembakar semangat. Sebab tak best tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berjuang tanpa ada musuh ni, maka dia tidak dikira sebagai perjuangan. Dia dikira sebagai hanya perjalanan. Bila nak jadi perjuangan, bila adanya rintangan. Dengan rintanganlah menjadikan saya dan tuan-tuan kuat. Dengan rintanganlah nikmat kejayaan itu akan kita rasa seronok. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Okey, baik Ustaz. Tadi kita dah bagi peluang kepada muslimin untuk tanya soalan. Kita bagi muslimat pula boleh Ustaz? Okey, jadi kita nak buka peluang kepada muslimat. Ada tak yang nak bertanyakan soalan? Ibu silakan. Okey, silakan dengan soalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dan juga pada hadirin sekalian, mohon pencerahan daripada Ustaz. Apa pendapat Ustaz dan pandangan tentang diri kami inilah yang di usia emas ni ya? Masihkah ada harapan untuk kami untuk reset semula diri kami? Sekian, terima kasih Ustaz. Masya Allah Ustaz. Bagaimana dengan ibu-ibu kita, ayah-ayah kita di usia emas ni Ustaz? Ada peluang ke orang kata nak reset diri semula? Fadal Ustaz. Baik, yang pertamanya tidak ada istilah yang lewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada benda yang terlewat, melainkan semua itu adalah ruang dan peluang yang Allah bagi pada kita. Saya yang bercakap pun banyak dosa, kita banyak buat dosa semua dalam masjid ni semua. Panggil huduh belaka, cuma Allah tak menzahirkan yang tak elok pada orang, maka nampak kita ni elok. Dan pegang satu benda, walaupun kalaulah terlewat sekalipun, kita rasa lewatlah aku ni nak berubah, maka better late than never. Lebih baik lambat daripada tak berubah langsung. Lebih baik dengan umur yang sekarang dapat kesedaran daripada sampai bila-bila tak ada kesedaran. Kerana kalau kita tengok daripada kalangan sahabat tu sendiri, Nabi SAW tak pernah pun menghukum para sahabat dengan sejarah lampau mereka. Tuan-tuan cuba tengok dalam sejarah siapa Sayyidina Umar. Kan dulu apa dia tak bermusuh dengan Nabi. Kan sehingga kan dia mendengar khabar adik dia masuk Islam pun dia dah marah, mengamuk sehingga dia pergi pukul adik dia. Kan kebencian dia kepada Nabi SAW ni orang kata ni habis meta marah. Tapi siapa dia saat dia nak ketika Sayyidina Umar Al-Khattab wafat? Dan di mana kedudukan dia sekarang? Duduk di sebelah Nabi SAW sehingga hari ini. Di sebelah jasad baginda Nabi SAW. Begitu juga kalau kita tengok daripada kalangan Safwan bin Umayyah. Hampir semua siri peperangan ketika Nabi hidup, Safwan bin Umayyah ni berperang dengan Nabi. Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar. Mana-mana peperangan yang berlaku sebelum 8 Hijrah. Yang ini sebelum berlakunya perang Hunain. Semua Safwan bin Umayyah berperang dengan Nabi SAW. Tetapi siapakah Safwan bin Umayyah saat dia meninggal dunia? Di antara sahabat yang cukup rapat dengan Nabi, yang mengislamkan ribuan daripada kalangan sahabat lain. Maka jangan dipandang pada siapa kamu dan saya yang sebelum, tetapi berusahalah untuk menjaga siapa kita yang sekarang dan yang kemudian. Malah ada daripada kalangan sahabat Nabi, namanya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Sirah An-Nubala, menceritakan seorang sahabat yang banyak buat dosa. Seorang pemabuk yang dia ni mabuk secara konsisten. Seorang sahabat namanya Nuaiman Amru An-Najari. Seorang yang dia ni memang perangai ni cukup sahabat-sahabat tak suka. Pernah satu kali ni dia pergi semayang dalam keadaan dia baru selepas minum arak. Sahabat tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, boleh tak kami nak denda dia ni? Apa lok-lang sangat macam ni, apa teruk sangat macam ni?" Nabi kata, jangan buat macam tu kat dia. Dia mungkin salah, tapi perbuatan kita belum tentu betul. Yang kata Nuaiman ni juga di antara sahabat yang dia ni pernah perkena Nabi macam-macam. Suatu hari dia panggil Nabi SAW dengan para sahabat. Dia kata dia nak buat ada kenuri. Nabi SAW datang dengan para sahabat pi satu kedai dan dia kata, "Kamu nak order apa? Orderlah makan." Jadi seronok lah kan bila kita kawan panggil pi order makan. Kita takkan nak order yang sky juice. Mestilah order yang mahal. Dah kata panggil kenuri, maksudnya kefahaman kita kalau panggil macam tu maksud apa? Belanja lah kan. Jadi Nuaiman ni dia panggil Nabi, dia panggil sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, apa semua ni mai. Sa'ad bin Abi Waqqas bila makan dia belah. Nabi kata, "Bayar ada lagi?" "Tak ada siapa bayar." Nabi kena bayar. Oi, sahabat geram. Bara kalau kita nak buat gitu memang setalat dah. Tak? Tapi Nuaiman juga pernah satu hari dia datang pembesar daripada luar untuk berjumpa dengan Nabi SAW, bawa unta di antara unta pembesar ni, bukan unta cak ayam, unta yang mahal. Dia parking unta tu dekat luar daripada kawasan Masjid Nabawi dan Nuaiman ada di luar. Nabi perintahkan ketika tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni adalah panglima perang yang akan melepaskan panahan yang pertama dalam Islam ketika berlaku peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima ni, bukan cak ayam. Yang kedua disebut riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ketiga disebut Sayyidina
Umar Al-Khattab yang jaga kenderaan pembesar luar. Nabi kata jaga elok. Mereka pun jaga. Orang tak berani kacau. Tengok hak dia jaga tu bukan 3 line, 7 line mereka ni. Mana nak berani? Kemudian Nuaiman ni punya nakai dia. Orang cabak dia. Dia kata kalau hang boleh pergi semelih unta tu hang terah. Kalau hang boleh pergi semelih hang terah. Maka Nuaiman ni orang cabak dia nakai. Dia pergi pelan-pelan dia tengok waktu Sa'ad bin Waqqas semua dia kali, dia pergi semelih betul. Lepas tu dia lari. Tuan-tuan bayangkan kalau seorang yang begitu nakai macam ni pun Nabi tak pernah untuk menidakkan bahawa dia juga ada peluang untuk buat baik. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Disebut dalam satu riwayat Nabi pernah ketika mana setiap kali jumpa dengan Nuaiman, dalam satu riwayat Nuaiman ni dia pernah pergi ke Syam dengan Abu Bakar bersama dengan seorang daripada kalangan sahabat, Suwaibid bin Harmalah. Jadi dalam bila pi di satu ni, Nuaiman ni jual Suwaibid Harmalah ni ke orang. Dia jual kawan dia punya lok-lak. Balik cerita dekat Nabi, Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, memang Nuaiman ni teruk betul. Dia jual sahabat dia ni sebab nak makan ni. Dia pergi abang kau orang nak beli hamba tak?" Dia pergi abang. Dia pergi kat pasar tu hampa nak dah beli hamba. Hamba ni sihat, tak ada kecacatan pada tubuh badan dia. Cuma dia ada satu je aib pada sahabat hamba ni. Dia ni kalau hampa tangkap dia akan kata aku ni orang merdeka. Dia pergi abang kat pasar, harga mungkin market price 5 dirham. Dia kata hak ni hampa bayar kat aku 1 dirham, tak apa dah. Dia nak beli makanan dia. Dia pergi abang, depa kata mana? Dia tunjuk tu, nampak tu. Suhaibid bin Harmalah tu dia duduk pakai macam tu. Hampa tangkap dia sekali lagi, hampa jangan takut. Dia akan menjerit, dia kelupak, dia kata aku ni orang merdeka, aku ni bukan hamba. Hampa jangan percaya. Itulah kekurangan dia. Dia pergi tangkap dia. Tangkap dia memang jadikan dia sebagai hamba. Abu Bakar pergi bayar pampasan balik untuk lepaskan dia. Balik cerita kat Nabi SAW, kisah ini disebut fadhikan Nabi hatta Nabi ni bila mana cerita je betul, Nabi akan senyum, Nabi akan gelak sehingga akan nampakkan bahagian geraham gusi Nabi. Nabi seronok kata walaupun dia ni perangai lok-lak jahat pun, orang kata jahat lah, nakal macam ni pun, tapi menghiburkan Nabi. Dan riwayat kata selama setahun setiap kali Nabi SAW nampak Nuaiman Amru An-Najari, Nabi akan seronok. Tapi Ustaz, anak-anak kita tak nakal Ustaz Anak-anak kita depan ni baik-baik je kan. Sebab apa? Setiap hari datang solat subuh secara berjemaah. Esok nak datang solat subuh lagi tak? Nah, Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita rehat dulu boleh? Baik, para penonton jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Macam mana adik-adik? Masih bersemangat lagi kita tak? Kalau semangat sebut semangat. Okey, Alhamdulillah. Dengar tak suara semangat adik-adik kita yang berada di Masjid Murtaza Dakwah Center ni kan? Baik Ustaz,
bila kita tengok kemeriahan pada pagi hari ini kan. Jadi kita nak tanyalah kepada Al-Fadhil Ustaz, ya, yang mana bagaimana pendekatan yang dilakukan bagi menarik minat orang ramai untuk kekal istiqamah datang bersolat dan mengimarahkan masjid khususnya di bulan Ramadan ini. Fadhil Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah untuk sepanjang Ramadan ni disusun awal lagi lah, sesa 6 bulan sebelum Ramadan tu kita daripada Madat ni kita dah berusaha sebaiknya untuk kita atur dan kita tanya apa keperluan yang mereka perlukan. Lepas tu kita jalankan perkampungan Ramadan Madat dan kita nak bawa vibe Mekah tu. Sebab tu daripada tarawihnya, berbukanya, sahurnya pun macam pagi tadi saya tak kurang dari 1000 pack untuk sahur. Kita buat kempen, kalau boleh ni biar ibu-ibu ni, geng suri rumah ni gantung kuali, jual tonggas bulan Ramadan. Jual tonggas? Untuk suruh masak. Dengan kata-kata nak masak, mailah. Sebab apa? Kita nak jadikan sebagai pesta ibadah. Walaupun afdal itu orang perempuan semayang di rumah. Tapi kalau dengan keluarga ni, mailah semayang ramai-ramai. Bawa suami, bawa isteri, bawa anak-anak. Hak jenis ketegak, bungkus bol dalam bonek, bawa main juga. Kan? Kita nak kebaikan tu dapat kita manfaatkan sebaiknya sepanjang Ramadan. Sebab Ramadan ni dia hanya ada 30 hari tu lah maksimum. Bukan boleh request kat tu imam. Bulan lepas raya lah kita buat tarawih. Kan? Kalau buat macam tu insya-Allah 2 kali Jumaat pejabat agama main kepung. Kan? Sebab benda tu tidak boleh sekalipun. Jadi sebab tu dalam di Madat daripada tadarusnya dan macam ni anak-anak yang ada di depan saya ni adalah anak-anak yang terlibat dengan geng budak masjid. Sebab tu mereka ni ada name tag. Setiap orang ni ada macam kad matrik mereka yang akan di-scan kehadiran dan mereka boleh semok kehadiran mereka di skrin di belakang tu. Boleh tengok kehadiran. Boleh tengok siapa yang main, siapa yang tak main. Kan? Kadang-kadang mereka pun kecoh juga. Kan? Jadi benda-benda macam tu kita cuba nak cari di mana titik temu di antara kita dengan anak-anak ni. Macam malam-malam tarawih kita sediakan ruang khas untuk mereka main. Kadang budak-budak ni memang kita tadi nak paksa nak jadi soleh sangat pun tak boleh juga. Kan? Depa mak pak depa jenis ketegak dulu. Kan? Jadi apa yang boleh dibuat adalah kita bagi mereka apa ruang dan peluang untuk mereka dapat satu keseronokan, super duper untuk main bola dan sebagainya. Yang mak pak sembahyang dengan jangan mak pak pergi main sudahlah. Jadi pada saya benda yang paling mustahak adalah kita menyediakan fasiliti yang selagi tidak bercanggah dengan syarak, meraihkan mereka dan menghadirkan mereka. Dan saya rasa alhamdulillah tidak kuranglah setiap pagi untuk setiap hari biasa lepas hari sekolah dalam 200 ke 300 orang pelajar kanak-kanak ni. Kanak-kanak. Kenapa saya fokus pada kanak-kanak? Bila budak-budak ni depa kena main dengan mak pak. Takkan mak pak tak main. Hudu dengan mak pak main hantar anak mayang dia balik. Memang tu raya lah. Sagi yang ambil. Tak ada. Dia mesti dia walaupun main tu muka macam jebon kan. Marah kan. Tapi lama-lama okey kan. Alhamdulillah lama-lama dia sendiri jadi seronok bawa anak dia jadi satu good time, good memory untuk anak dan family itu untuk datang berjemaah insya-Allah. Yang menariknya Ustaz, imam-imam yang ada di sini pun malam tadi pun saya dengar bacaan luar biasa Ustaz. Jadi kita tengok inilah di antara daya tarikan yang perlu kita ambil untuk kita ramaikan lagi jemaah. Jadi Ustaz, kepada para penonton kita mungkin dia nak berada di sini Ustaz untuk sama-sama mengimarahkan tapi kekangan masa dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka nak turut sama untuk membantu Murtaza Dakwah Center ini untuk menjadi satu pusat dakwah yang dapat mengumpulkan lebih ramai orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan Ustaz. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa mungkin tak semua yang boleh hadir. Kita yakin dengan kami duduk di Kedah bukan boleh bawa pelari pergi minggu depan dekat KL. Ini bukan karnival ni kan. Ni kita tetap the base-nya di Sungai Petani. Cuma mungkin pada yang rasa nak menyumbang berkat Ramadan ni kan. Tak ada satu sen pun masuk dalam poket saya. Saya sebagai juru cakap bagi pihak Madat, saya mengalu-alukanlah di antara yang saya rasa menjadi keperluan sangat dua benda. Yang pertama kita nak siapkan untuk TAR. Kita siap dah hampir 70%. Untuk TAR tidak dia pemain macam naik kuda Ustaz masuk. Kan? Kita dah lama rancang depa lalai. Masuk tu kadang masuk tu sakit badan tu nak masuk ke Madat tak boleh mengaji je kan. Jadi kita tak nak cuba bagi fasiliti lah yang terbaik. Dan yang paling diperlukan sekarang adalah untuk kos pembinaan untuk asrama. Kita tengok di bangunan di ujung sana dah naik pun, bumbung pun dah siap dah. Cuma untuk finishing dan insya-Allah pada hari Khamis ni tim Madat ada arkitek engineer akan terbang ke China untuk pembelian perabot untuk kemasukan pelajar. Dan insya-Allah pada budak-budak akan masuk selepas raya bulan 4 nanti. Jadi it's quite rushing lah untuk kita nak dapatkan
dana dalam tempoh tersebut. Saya ni bukan anak Papa Megah Holding kan, Mengah Holding saja. Jadi kita buka lah pada orang ramai. Saya rasa dalam minggu ni kita perlukan sekitar dalam 150,000. Kalau 150,000 seorang banyak. Kalau saya seorang memang demam jaga pun tak hilang lagi kan. Jadi kalau kita buat secara berjemaah, yang sedang menonton pun berapa ribu orang, yang hadir pun berapa ramai. Jadi kalau kita bagi seorang 100, hanya 1,500 orang je Ustaz. RM100, 1,500 orang cukup 150,000. Untuk minggu ni settle lah untuk claim kan. Minggu depan kita fikir lain macam mana. Nah, maka kos berbaki saya rasa masih ada 1.7 juta untuk bangunan tu. Dan kita dah naik dah pun. Dah naik bumbung dah. Jadi rebutlah pelang sebab anak-anak ni akan hafal Quran. Pengajian percuma 100%. Jadi kat itulah mungkin sumber kekuatan yang kita boleh buat. Tuan-tuan yang tak boleh sumbang tak apa, saya faham. Kadang-kadang dekat-dekat raya ni baru beli terai, beli pulut dakak, beli kuih lah apa semua benda-benda ni, duit tak ada dah ni. Beli sport rim, Shimano, beli macam-macam ni. Tuan-tuan boleh buat apa? Tuan-tuan tolong sebarkan. Pun okey dah. Tekan butang share, jangan kedekut tedong masin. Kan? Tekan butang share tu pun dah bagi kebaikan. Tuan-tuan, untuk pagi ni kita ada satu buku khas nama dia Kompas Ramadan. Yang menyumbang tak menyumbang, tuan-tuan pergi kat website yang madakzia.com, tuan-tuan minta dan insya-Allah tuan-tuan download dan tuan-tuan cetak pun saya tak marah. Cetak pun tak ada masalah. Dalam ni ada Kompas Ramadan yang kita cerita tentang fadilat, kafiat dan sehampir keseluruhan berkaitan pengetahuan berkaitan puasa dan Ramadan itu ada dalam ni. Jadi boleh ambil sebagai bentuk panduan yang baik. Yang tak menyumbang pun ambil lah kat website tu, minta untuk download dan tuan-tuan cetak sendiri pun boleh. Yang datang boleh walk in, yang datang pagi ni kita bagi seorang satu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Dan bukan takat satu Ustaz, ada lagi 90 ebook yang ada dalam website tu. Baca guling-guling pun tak habis. Saya rasa insya-Allah 90 ni. Nah, jadi ambil sebagai manfaat dan hadiah daripada Madat kepada semua insya-Allah. Baik Ustaz, macam mana kita nak mudah untuk nak salurkan bantuan ni? Pergi ke laman web Madat tu sendiri. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Okey, sama-sama. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah. Ramai-ramai. Takkan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Seronok kita dapat bersama dengan anak-anak kita pada hari ini. Memang kita rindukan Madinah, yang mana kita rindukan suasana Madinah. Tapi Alhamdulillah Ustaz, dapat kita ubati rindu tersebut Ustaz dengan kita datang solat ramai-ramai kat sini seawal jam pukul 4 pagi. Betul Ustaz ya? Jadi Alhamdulillah dengan anak-anak kita ni yang bersemangat walaupun bulan Ramadan ni. Puasa penuh ke tidak ni? Alhamdulillah puasa penuh sebab kalau puasa penuh nanti dapat hadiah katanya. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi pembicaraan kita berkaitan dengan riset diri. Baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ada satu soalan yang menarik bersama dengan sahabat kita di Facebook bersama dengan Hana Wanci. Adakah setiap individu perlu riset diri seperti handphone supaya dapat membuang virus di dalam diri dan perlu sentiasa muhasabah diri untuk memperbaiki diri dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati mati? Soalan kedua, bagaimanakah cara yang terbaik untuk riset diri supaya cemerlang di dunia dan di hari akhirat? Macam mana nak buang virus Ustaz? Fadal. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Hana Wanci dan rakan-rakan penonton dan semua tuan-puan yang masih berada bersama kita. Untuk soalan pertama berkaitan adakah setiap individu perlu riset diri macam handphone lah, bahasa mudah dia kata. Baik, tuan-tuan kita kena faham, hidup ni dia bukan macam telefon. Kalau telefon ni tuan-tuan, bila dia berat, maka dia akan jadi semakin slow.
lagi banyak memori dipenuhkan, maka dia semakin bermasalah untuk dia menjalankan performance. Dia nak contribute dari segi kebaikan dia. Berbeza dengan manusia, lagi banyak ujian, lagi banyak ilmu, lagi banyak benda-benda yang Allah bagi kepada kita, maka lagi banyak kebaikan dan kekuatan yang Allah bagi. Tabahnya manusia ni dengan ujian. Disebut dengan ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni adalah medan ujian yang Allah bagi kepada manusia. Kan? Lagi dahsyat ujian Allah datangkan, maka lagi kuat manusia. Kadang-kadang kita minta pada Allah, ya Allah bagilah selesai masalah ni. Tapi Allah tak bagi penyelesaian masalah tu. Allah bagi kekuatan untuk menghadapi masalah tu. Kan? Dan lagi daripada satu masalah ke satu masalah, maka itulah mungkin benda yang menjadikan siapa kita hari ini. Kan? Dan bila sebut dalam bab riset ni juga, tuan-tuan, kita ambil dari sudut kefahaman kita adalah setiap manusia ni ada waktu dia down to the earth, ada waktu dia mungkin di atas, ada di bawah. Dan kadang-kadang disebut dalam hadis Nabi SAW sendiri, ketika mana diuji dengan ujian yang berat, apa Nabi buat? Nabi beruzlah. Ketika mana Sayyidatina Siti Khadijah wafat, kan, ketika mana penduduk Taif, yakni Bani Sakhif, menolak dakwah Nabi, maka ketika dalam keadaan Nabi yang tak boleh nak berhadapan ni, Nabi buat apa? Nabi take time untuk rehat. Nabi beruzlah. Nabi duduk di Gua Hira, duduk menyendiri, beruzlah itu, berkhalwah itu, mencari kekuatan. Sebab tu ingat, it's okay to say we are not okay. Tak apa, kadang-kadang abang kita tak okay, tuan-tuan, dengan ujian yang Allah bagi ni. Take your time, come back stronger. Ambil masa, rehat sekejap, and then come back untuk menyusun balik apa benda yang perlu kita laksanakan. Kan? Sebab tu para suami, ibu-ibu, isteri di belakang, kita pegang satu benda. Pasangan kita pun kadang-kadang mungkin burst. Dia penat dengan urusan kerja dia. Sekali-sekali bagi dia me time. Abang kata, sayang, hari ni sayang jangan buat kerja langsung. Abang dah tempah dah spa tu. Sayang pergilah healing. Orang perempuan ni kadang-kadang pergi buat kuku, dia panggil apa, Ustaz? Pedicure. Menentang apa tu? Ketik kuku tu ya. Ketik kuku pun kadang-kadang dia syok, Ustaz. Ketik kuku. Walaupun benda tu, kalau orang lelaki ni walaupun minat dia, orang lelaki dengan orang perempuan ni Allah bagi kadang-kadang minat yang kadang pelik-pelik. Ada orang suka himpun stamp, tangkap rama-rama. Kita yang tak minat, kita rasa benda tu tak best. Tapi pada orang yang minat, benda tu healing. Kan? Ada orang yang minat pergi mengai, kan, pergi mancing. Ada orang kata apa benda pergi mancing sampai sehari, ikan tak dapat, baik pergi market 5 minit dapat 2-3 kilo. Kan? Tapi pada orang yang minat memancing, dia okey, Ustaz. I'm okay, dia kata kencana. Kan? Dia tak ada masalah. Kan? Dia okey, dia duduk lama-lama pun dia tak ada masalah. Kita yang tunggu dia stres. Sebab tu kita tahu pasangan kita, anak kita, kita tahu mungkin nampak dia letih sangat, tuan-tuan bagi dia berehat sekejap. Dia akan main dalam keadaan yang better performance. Sama dengan pekerja. Bila kita tengok pekerja kita nampak macam sel-sel otak tak bersambung dah. Kena bagi dia rehat sekejap. Kadang-kadang too much thing to do and to think membuatkan dia tak boleh nak buat apa-apa. Banyak sangat benda nak fikir, banyak sangat benda nak buat. In the end of the day, dia tak boleh nak buat apa-apa pun. So, saya rasa jawab soalan tadi dalam bab riset ni, semua orang ada keadaan yang berat itu, maka kita bukan macam tadi pun, lagi berat maka lagi tak boleh buat kerja. Tapi manusia lagi berat ujian yang kita boleh lalui, maka semakin hebat seorang itu. Baik. Untuk soalan kedua tadi, soalan kedua dia tanya tentang apa tu, Ustaz? Macam mana kita nak pastikan kita dapat melakukan bulan Ramadan ni dengan penuh kesan pada diri dia? Baik, untuk soalan kedua, dalam satu hadis Nabi kata apa? Wa amila lima ba'dal maut. Benda yang boleh bagi kebaikan kepada manusia. Bukan Ramadan saja, tapi Ramadan ni sebagai orang kata benchmark yang baiklah. Kalau kita boleh pulun Ramadan, kenapa tak bulan-bulan lain kita bawa untuk benda yang sama? Nabi kata memperbanyakkan amal, sebab apa? Inilah modal yang kita nak bawa jumpa dengan Allah nanti. Duit tak bawa, Ustaz, baju tinggal, samping dah meloreh ni lagi tinggal. Kan? Apa yang kita nak bawa adalah amal yang kita buat ketika hidup. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hak kita duk pulun buat ni. Hak kita duk tanam hari inilah. Inilah tuaian yang paling berbaloi yang kita nak bawa jumpa dengan Allah. Tak kira lah siapa kamu. Kamu sebagai tukang cuci, kamu sebagai CEO, kamu sebagai pegawai, kamu sebagai penganggur, kamu sebagai suri rumah, kamu sebagai kanak-kanak.
Semua kita akan bawa dengan bekalan mengikut daripada apa yang kita lakukan ketika hidup. Maka amal ni pula, kita bukanlah yang kata masuk syurga dengan sebab amal. Oh, betul Ustaz, lagi banyak. Kalau ini kita confirm masuk syurga ke tak? Masuk syurga bukan dengan sebab amal, masuk syurga dengan sebab redha Allah. Tapi melalui jalan amal adalah wasilah untuk kita nak persembahkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah meredai saya, meredai tuan-tuan dan kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz. Jadi kita nak tahu juga Ustaz. Kadang-kadang tengok abang cam kita tu bawa kamera tu bukan main lagi. Dengan ada abang audio kita, dengan penonton kita yang sibuk bekerja ni Ustaz. Nak dibandingkan dengan ayah-ayah kita ni, insya-Allah lah mereka ni ada yang pencen dan sebagainya, adalah masa nak buat amal ibadah di bulan Ramadan ni. Tapi macam mana dengan abang-abang camp kita ni, abang polis kita kat belakang sana, pengawal keselamatan kita, dan abang-abang yang tolong chef dan sebagainya. Jadi mereka ada kerja mereka Ustaz. Jadi adakah dengan pekerjaan mereka ini mereka dapat melakukan kebaikan? Nak duduk lama kat masjid ni mungkin tak sempat. Kita berehat seketika. Para penonton kembali selepas ini. Nak tahu jawapannya? Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Kita dah berada di slot yang terakhir ni Ustaz. Bersama dengan anak-anak kita masih lagi semangat untuk kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Masih semangat lagi ke tak? Kalau semangat, sebut semangat. Masih semangat, macam baru nak mula pula saya. Okey, baik Ustaz, kita nak beri ruang kepada penonton kita untuk bertanyakan soalan, boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita nak buka ruang. Siapa yang nak bertanyakan soalan, boleh angkat tangan dan boleh bangun untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Mana penanya kita? Tafadhal. Silakan dengan soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Dalam mencari Allah, cabaran macam hilang kawan-kawan, kurang songkongan orang sekeliling. Jadi bagaimana nak kuatkan diri kita untuk terus pekakkan telinga dan kekal istiqamah? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, istilahnya pekakkan telinga dan terus istiqamah. Dan sesuai jugalah dengan sahabat kita di Facebook ni, boleh kita gabung sikit Ustaz. Bersama dengan Fatin Syuhaida ni, dia tanya, apakah cara untuk kita tetap istiqamah dalam memperbaiki diri selepas berakhirnya bulan Ramadan? Dan soalannya, apakah kerugian yang diperolehi oleh orang-orang yang membiarkan Ramadan berlalu begitu sahaja tanpa melakukan perubahan dalam menambah nilai ibadah? Pekakkan telinga tu Ustaz. Fadhal. Baik, saya rasa ini adalah benda yang semua orang akan berhadapan. Bila kita nak buat satu perubahan, baik kepada elok, elok kepada buruk, maka transisi ini dia memerlukan sacrifice atau pengorbanan. Jadi antara pengorbanan yang kita pasti akan jumpa adalah pengorbanan kehilangan kawan. Circle yang kita ada ni, dia merajuk sebab apa? Tak sama channel dah. Dan sebenarnya, tuan-tuan, istilah yang tepat bukan kita kehilangan kawan. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dulu kita merapu, kita buat benda-benda tak elok, sekarang kita dah berubah ni, dah tak pi kelab malam, dah tak pi benda-benda yang pelik-pelik, dah tak buat benda-benda yang ni. Maka the moment kita ubah je itu, maka Allah sedang filter mendapatkan circle yang baru. Mungkin kawan sekarang dah tak ramai macam dulu, tapi kawan-kawan jenis nonoh, tak merapu sangat. Mungkin kawan-kawan kita tak semeriah dulu gila-gila punya kan. La Allah bagi kawan-kawan yang nampak jenis tak ada merapu-merapu sangat. Sebab apa? Itulah langkah yang paling awal Allah tarbiyah kita adalah dengan memberikan duduk dengan orang yang betul. Sebab tu kalau ada masalah yang kita rasa tak boleh duduk di satu tempat yang sama, Islam anjurkan apa? Belajar untuk berhijrah. Hijrah ni apa? Mencari tempat baru. Contoh orang yang keluar dengan sebab dadah contohnya. Dia balik di tempat asal ni, maka dia akan jumpa orang yang sama. Sebab tu statistik menunjukkan 90% daripada bekas penagih yang keluar dan duduk di tempat yang sama, mereka akan convert kepada ketagihan yang sama balik. Bila kajian dibuat, padahal mereka duduk dekat pusat serenti, mereka duduk di tempat-tempat yang ni, mereka boleh jadi elok. Tapi kenapa balik dia akan jadi masalah? Sebab dia jumpa circle yang sama yang dah bertahun dia ada. Dan Allah bagi mereka ni, mereka ada macam insting untuk tahu
Kalau mereka jenis hisap benda tu, dia akan jumpa kawan yang macam tu juga. Ni disebut dengan ana inda zanni abdi bi. Allah ni di atas sangkaan hamba dia. Maka sebab tu selasa dalam kita nak berubah ni mesti akan ada sacrifice yang perlu kita terima. Maka redha dan cekalkan hati, pedulikan apa orang nak kata, sebab dalam kehidupan ni bukan nak redha manusia. Manusia boleh 7 bilion manusia tak suka kepada kita, tetapi jangan hilang ketidaksukaan Allah pada kita. Kan? Apa guna manusia seluruh dunia ni, seluruh alam ni sayang pada kita, tapi dilaknat dan dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Maka di sini yang kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Baik, kita jawab sikit untuk soalan yang ditanyakan oleh Fatin Syuhaidah tadi berkaitan apa makna istiqamah. Kan? Maka makna istiqamah ni banyak takrifan yang dibuat. Yang istiqamah ni bahasa mudah, kita boleh committed ataupun berterusan melakukan satu benda secara konsisten. Ada seorang ulama namanya Syekh Ali Mahfuz, disebut dalam kitab Hidayah Al-Mursyidin, mengatakan makna istiqamah itu adalah keadaan yang konsisten dan beriltizam melakukan satu sunnah ataupun apa amal kebaikan. Maksudnya tuan-tuan buat walaupun benda yang kecil-kecil ni, kita main subuh berjemaah, kau boleh konsisten, boleh iltizam tu, committed betul-betul mai, maka tu dia dikira sebagai istiqamah. Kan? Dah mai dah, usaha pula tadarus, ketak pala-pala ni mengantuk, baca Quran ni mata tak buka dah, autopilot dia kadang-kadang. Kan, dia pejam mata asal boleh ya. Kalau itu pun yang dilakukan, maka selagi mana dia committed kepada benda yang bawa pada kebaikan, maka itu namanya istiqamah. Maknanya inilah istiqamah yang paling penting dalam kita melakukan kebaikan ni, Ustaz. Satu perkara yang menjadi kesempurnaan dalam ibadah kita itu adalah istiqamah. Kadang-kadang kalau kita tengok mak-mak kita kan, dia dalam kesibukan dia uruskan rumah tangga, dalam kesibukan dia nak siapkan buka puasa, tapi amalan yang sederhana tu, Ustaz, dia istiqamah. Solat duha tak tinggal, baca Quran tak tinggal, zikir tak tinggal. Begitu juga kalau kita tengok ayah-ayah kita, Ustaz, tiap-tiap pagi subuh tak pernah miss, walaupun saja keadaan sekalipun. Jadi bila kita melihat istiqamah ini satu perkara yang menjadi kesempurnaan dalam ibadah kita, Ustaz. Baik, Ustaz, ada satu soalan yang pada saya menyentuh lah juga daripada Jura Azlin Sufian. Jika kita selalu diperdengarkan dengan kata-kata, jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, pastinya akan menyentap hati dan perasaan, berazam untuk membuat banyak amalan. Namun apakah riset atau permulaan perkara utama untuk kita lakukan? Adakah ianya bermula dari dalaman dan luaran kita? Dan yang kedua, apakah kejayaan seorang itu bila berakhirnya Ramadan itu sendiri, Ustaz? Fadhal. Baik, pada saya soal dalaman dan luaran ini adalah benda yang paling mustahil adalah action speak louder than talk. Perbuatan ni lagi kuat daripada hanya bercakap. Orang banyak duk sembang, saya nak berubah, saya nak bertaubat, saya nak ni, saya ni membuatkan daripada kamu menghimpunkan terlalu banyak saya dan kalau. Why not you start doing now? Version 1 is better than version 9. Satu ni lebih baik daripada kosong. You start doing now, itu adalah benda yang is okay. Kadang-kadang mungkin kita buat ada kegagalan, ada jatuh, ada sebagainya, tak apa. It's okay, you have, paling kurang you have tajribah. Kamu dah mendapatkan pengalaman, kamu mendapatkan experience. Daripada dia tak start buat apa-apa, maka sudah pastilah dalaman dan luaran itu diperlukan pada seorang manusia. Inner dan dalaman itu dan juga luaran itu memerlukan pada kekuatan nak kepada perubahan, nak buat amal soleh. Kalau tak boleh takkan konsistennya. Ni nak tengok macam anak-anak ni, Mai. Kan, ada daripada kalangan mereka yang saya tengok rekod dah 200 hari straight tak tinggal sembahyang subuh. Tak tinggal solat subuh. Ada hari lah mungkin tinggal, tapi dalam tempoh 200 hari kempen berjalan ni, dah ada yang 190 hari lebih dah. Masya Allah. Maka kenapa boleh buat macam tu? Sampai Ustaz peringkat tubuh badan tu, subuh tu dia jaga dah automatik. Sebab apa? Badan ni dia ada psikologi dia. Macam mana kita didik dia? Ada orang yang dia memang tak boleh tidur malam. Bukan sebab dia tak mau tidur malam, sebab pendidikan dia macam tu pada tubuh dia. Orang yang tak, orang kata apa benda dia tak tidur malam, sebab dia memang itu dia punya cara dia. Ada orang yang jenis dia tak boleh tidur pagi, lepas subuh dia tak boleh tidur. Hang letaklah pala ke mana pun. Dan kira kambing, kira dia kan dipajak je kalau tak ada ni, kira 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing. Sedia sampai 6 juta 48 ribu kambing.
Habis kambing dalam Malaysia ada kira pun tak lena Ustaz. Insya-Allah. Sebab apa? Pada saya inner ataupun dalaman dan luaran ini kedua-dua diperlukan. Yang penting adalah start action, itulah benda yang paling mustahak. Contohnya hari ni start ambil Quran dulu. Hak mana belum mula baca Quran, ambil baca satu ayat dulu pun tak apa. Maklum mungkin dia tahu Ustaz buat kempen tak masuk ni, kami tak masuk berlangsung dah. Okey, nak buat kebaikan juga, belilah apa, beli cok abu-abu, onde-onde, cok Melaka, petang ni bagi ke orang. Kan? Sebab apa? Mulakan buat itu. Dan saya jujurlah, saya rasa saya tak bimbang dari segi ibu-ibu komitmen muslimat dalam baca Quran. Yang saya risau adalah latu-latu ni. Hak yang segagan ni. Kita lah ni kan geng latu-latu ni. Quran cukup masalah ni. Geng muslimat saya rasa daripada pagi, petang sampai ke malam, grup tadarus mereka tak putih ada. Hak laki ni tak apa, sangka baik, saya rasa, saya yakin insyaAllah masing-masing baca sendiri. Tapi untuk Ramadan ni kita usahakan, kita tumpang kebaikan bersama. Jom kita buatlah, kita buat sama-sama. Walaupun 2-3 ayat, walaupun dengan bacaan yang tak lancak, disebut dengan takak-kak. Nabi kata barang siapa yang baca Quran walaupun tak lancak, dia usaha untuk baca, Allah bagi 2 ganjaran. Satu ganjaran baca Quran, satu ganjaran berusaha untuk memperbaiki bacaan tersebut. Jadi kita buatlah, mulakan sekarang itu adalah lebih baik daripada tak mula langsung. Yang kedua, apakah kejayaan seorang itu berakhirnya Ramadan? Saya rasa kejayaan yang paling kita dapatkan dia sebagai penanda aras adalah you boleh konsisten buat benda yang sama. Contohnya Ramadan, kita boleh main ni subuh berjemaah kan. Maka bulan lain pun waktu Syawal, Tan Sri Syed Daniel tu umum pun kita buat tak tahu ya, biar pi Syawal pi, esok semayang subuh main juga. Dia umum kata maghrib, kata esok raya, malam ni kita main juga semayang isyak di masjid. Jangan dia buat lolak malam tu, ye. Tengok-tengok, tak main dah isyak. Kan? Padahal isyak semalam kita tengok apa? Penuh sampai keluar kan? Kan? Kenapa isyak pada malam raya, tak ada orang pula dah? Dia bukan umum membatalkan solat isyak, apa dengar bagi elok. Dia cuma umum, Tan Sri ni dia umum apa? Dia umum kata esok raya. Cuma beralihnya adalah bulan dalam Islam. Bukan menidakkan Islam dalam diri. Nidak, umum je raya. Patut tuan-tuan, saya doa lah, jangan bagi ada pengumuman. Baru tuan-tuan main masjid. Dia Azad, kita tangguh. Abang kata Tan Sri jangan abang, tahun ni jangan diumum. Baru biar dia salah. Teka baju apa-apa semua tu kan. Abang, minta maaf, pengumuman malam ni saya tak buat apa-apa. Pergi masjid juga, umum. Kan? Maka jangan menjadikan dengan sebab satu je pengumuman hilang manusia daripada radar masjid dan surau. Maka saya rasa penanda aras berjayanya Ramadan adalah selepas Ramadan, amal yang kita usahakan Ramadan ini dapat kita lakukan, kecuali satu ya benda apa? Baik. Satu benda ya jangan ada. Semayang tarawih dalam bulan yang lain. Jangan beria sangat. Nak konsisten, Tok Imam tak buat, saya gulingkan Tok Imam. Bulan lain pun dia solat tarawih juga. Jangan. Itu ya. Hak lain on. InsyaAllah mudah-mudahan. Ustaz, kita berbaki seminit lagi Ustaz. Mungkin ada sedikit pelan tindakan yang perlu kita terus buat. Habis je ni, kita terus buat Ustaz. Seminit Ustaz, fadal. Pada saya benda yang kita boleh buat adalah apa yang tuan-tuan boleh mula buat dulu. Paling common, paling cak ayam, nak keluar masjid segi tengok ada sampah-sampah, kita tolong kutip. Kita nak masuk masjid, tengok selipar berselerak, tolong susun. Walaupun 2 selipar, 3 selipar depan kita, tapi kalau 10 orang buat benda sama, saya semua akan jadi benda yang sangat baik. Maka tuan-tuan, hari cuti, bawa anak-anak, cari tempat tu kita buat benda-benda, mai bersih masjid, bawa mereka khidmat di tempat-tempat kebaikan yang tak perlukan modal pun. Dan satu keluarga, kalau boleh tuan-tuan sebagai seorang ayah, jadikan teladan untuk tuan-tuan ajak mereka baca Quran walaupun sikit-sikit. Tegur mereka yang mana kita boleh tegur. Biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian sebab tak pernah tegur anak. Dan sampai mereka tidak ada ruang me time dengan kita, itulah satu benda yang sangat bahaya. Last but not least, saya rasa tuan-tuan, saya rasa inilah momen yang paling best yang saya rasa untuk diri saya sebagai ketua keluarga, dan saya rasa ramai di sini adalah tuan-tuan bina subuh itulah waktu me time dengan keluarga. Subuh tu. Sebab subuh ni kita tak tengah serabut dengan masalah yang lain lagi. Waktu lain tu dah serabut pergi kerja, jumpa kawan yang perangai hantu raya, jumpa bos yang perangai macam apa toyol, jumpa. Jadi bila main tu serabut-serabut balik ni stres. Bangun pagi ni Allah bagi dalam keadaan sangat fresh. Mood sangat baik. Maka saya rasa it's a good time kita start daripada hari ni untuk kita bina
subuh berjemaah dengan ahli keluarga. Mudah-mudahan bukan hanya satu waktu, pada sebilangan waktu yang kita boleh usahakan, insya-Allah. Bila masuk bulan Ramadan ni saya, kita bawa semua family kita untuk istiqamah solat subuh berjemaah. Macam mana penonton kita? Okey ke tidak? Okey, baik Ustaz. Kita dah berakhir di sini Ustaz. Jadi kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak melakukan dosa. Ya Allah, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kemungkaran. Ya Allah, pada kami yang ada kedua ibu dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, kalau ada dalam kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, berkat Ramadan yang Kau hadirkan kepada kami. Ya Allah, Kau langsungkanlah kebaikan amal yang boleh diteruskan sampai kami mati. Ya Allah, janganlah berlalunya Ramadan tanpa diberikan keampunan kepada kami semua. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan kita ucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian. Boleh tak kita selawat sama-sama? Boleh? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bersama Madad menjayakan kempen Anak Aset Kita Bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.